Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini saya muat naik dua buah video. Yang pertama berjudul Al-Quran sebagai penawar penyakit fizikal, sunnah atau bid'ah. Dan yang kedua, hukum jampi-jampian atau ruqyah dengan Al-Quran. Dan berdasarkan dua video ini, saya mendapat pertanyaan bagaimana pula menggunakan Al-Quran sebagai jampi-jampian bagi mengelak daripada rasukan jin, mengelak daripada sihir, ataupun untuk merawat daripada rasukan jin dan juga sihir. Apakah boleh? Dan jika boleh, apakah ayat dan surah yang patut dibaca berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukannya berdasarkan sunnah masyarakat tempatan ataupun sunnah ustaz-ustaz selebriti. Maka saya membuat video ini bagi menjelaskannya. Sebelum itu, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum menonton dua video yang saya maksudkan itu, jemput tonton link di bahagian description. Itu yang pertama. Yang kedua, saya buat video ini sambil bermain drone. Jadi sesiapa yang macam pening-pening pula tengok ni, maka tak perlu tengok, dengar audio saja, dengar audio penjelasan saya sahaja. Bagi sesiapa yang suka, jemput tengok. Jadi saya main drone dan ini rakaman ini pada kelajuannya yang asli. Bukannya saya percepatkan mainan video itu, tetapi pada kelajuannya yang asli, ya. Okey, kembali kepada topik. Sebelum nak menjelaskannya, ingin saya bincang terlebih dahulu tentang bolehkah berlaku rasukan jin? Apakah ia mungkin berlaku? Sebelum nak tanya tentang jampi-jampian apa semua tu, kita bincang dulu terlebih dahulu apakah mungkin berlakunya rasukan jin, apakah mungkin berlakunya sihir. Tentang rasukan jin ini, umat Islam terbahagi kepada dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, berlebih-lebihan dalam menyandarkan sesuatu gangguan, sesuatu keanehan, sesuatu penyakit kepada jin. Padahal jin tak ada kaitan dengannya. Bahkan jin itu sendiri naik stres. Asyik-asyik dituduh pada mereka, padahal mereka tak ada kaitan dengannya, ya. Dan ini ada mungkin juga ada kaitan dengan kepercayaan ataupun mindset minda yang sudah sekian lama diprogram tentang perkara ini, sehingga apa saja keanehan, kejanggalan, penyakit yang lain daripada lain terus-terus disandarkan kepada jin, ya. Sebagai contoh, pada pengamatan saya, pengamatan peribadi saya, dalam kelas-kelas yang memberi pengenalan kepada masyarakat bukan Islam tentang masyarakat bukan Islam, tentang Islam itu sendiri, di mana kebanyakan yang hadir di kelas-kelas tersebut adalah mereka yang bukan daripada bangsa Melayu. Soalan lazim mereka ialah mereka tak tanya tentang Allah sebagai Tuhan yang satu, mereka tak tanya tentang Muhammad sebagai Rasulullah, mereka tak tanya solat 5 kali, mereka tak tanya puasa bulan Ramadan, sebab itu mereka sudah tahu kerana amalan yang biasa, penerangan daripada kawan-kawan apa semua tu. Soalan lazim mereka ialah, kenapa ya bila masuk Islam ada rasukan jin? Kenapa ya bila masuk Islam boleh berlaku sihir? Okey, ini soalan lazim mereka, ya. Seolah-olah jin ini dia memilih pula bangsa tertentu untuk merasuk. Seolah-olah jin ini memilih bangsa tertentu pula untuk sihir, ya. Ini seolah-olah. Jadi perkara ini banyak berkaitan dengan mindset, banyak berkaitan dengan cara pemikiran, pola pemikiran, sehingga di kalangan sebahagian kita ada yang over, ada yang berlebih-lebihan dalam menyandarkan sesuatu penyakit, keanehan, kejanggalan kepada jin. Ini ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua pula, mereka ini menafikan adanya rasukan jin. Mereka menafikannya atas sebab yang pertama, ia tidak logik. Sebab yang kedua, tidak dapat dibuktikan oleh sains. Sebab yang ketiga, tidak ada ayat Quran ataupun hadis yang secara qat'i, secara jelas lagi padu menerangkan adanya rasukan jin. Demikian dakwaan ataupun hujah mereka. Sebenarnya mereka sepatutnya melihat perkara ini bukan dari sudut logik akal,
bukan dari sudut sains, tetapi melihatnya dari sudut kehebatan, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala mencipta satu makhluk yang tidak berjisim. Mencipta satu makhluk yang tidak berjisim, sehingga apabila makhluk itu tidak berjisim, boleh-boleh saja makhluk itu memasuki diri manusia ini, boleh saja memasuki dan mengambil tempat dalam tubuh badan manusia. Okey, jin adalah makhluk yang tidak berjisim. Bahkan di kalangan jin, sebab jin yang berbeza memiliki kemampuan, memiliki kepandaian, kemampuan yang berbeza. Di kalangan jin itu sendiri bukan sekadar tidak berjisim, tetapi boleh mengubah jisim, boleh menyah jisim dan kemudian menjisimkan kembali sesuatu benda, ya. Jangan terkejut pula. Okey, yang ini saya ada jelaskan dalam buku saya, Sunnah Nabi dalam Menangani Gangguan Makhluk Gaib. Saya tak nak jelaskan dalam video ni, panjang dan lari daripada soalan asal pula, ya. Okey, jadi rasukan jin ini apabila berlaku, okey, berat badan seseorang tak akan bertambah. Katakanlah jin telah memasuki dirinya, kalau berat badannya 70 kilo, tak adalah ia bertambah dari 75. Dan kalau jin itu telah keluar, tak adalah berat badannya berkurang menjadi 70 sembali. Okay? Jadi ia tidak ada kaitan dengan berat badan, kerana jin adalah makhluk yang tidak berjisim, sehingga boleh-boleh saja, mudah saja baginya jika dia kehendaki untuk memasuki tubuh badan seseorang, ya. Ini ekstrim yang kedua. Ekstrim pertama apa tadi? Ekstrim pertama over, berlebih-lebihan dalam menyandarkan segala-gala yang aneh, janggal kepada jin. Ekstrim yang kedua pula ialah menafikan adanya rasukan jin. Maka yang benar ialah apa yang berada di pertengahan. Di pertengahan, di mana rasukan jin boleh berlaku. Nanti dulu belum habis ayat. Rasukan jin boleh berlaku, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, bukanlah semua histeria, gangguan, keanehan, kejanggalan disebabkan oleh jin. Ada saja faktor-faktor yang lain. Okey, ada saja faktor-faktor lain. Baik, ini tentang rasukan jin. Demikianlah juga tentang sihir. Manusia sekali lagi juga terbahagi kepada dua ekstrim, ya. Apa sebelum itu, apa beza rasukan jin dengan sihir? Okey, rasukan jin ialah apabila jin itu mengganggu manusia atas pilihannya sendiri. Sama ada jin tu suka-suka nak datang ganggu, ataupun jin itu telah dizalimi lalu dia datang mengganggu dan merasuk. Maka ia adalah atas pilihan jin itu sendiri. Okey, adapun sihir, maka sihir ni adalah jin peliharaan tukang sihir yang dihantar oleh tukang sihirnya untuk mengganggu seseorang. Kenapa tukang sihir nak hantar? Kerana ada orang pergi jumpa tukang sihir dan meminta dia melakukan sedemikian-sedemikian kepada si fulan ataupun si fulanah. Kerana itulah juga di kalangan masyarakat kita ni, sihir disebut sebagai buatan orang. Maknanya orang lain yang buatkannya melalui cara sihir, ya. Jadi sihir ini sekali lagi terbahagi kepada dua ekstrim di kalangan umat Islam. Satu yang over, satu yang berlebih-lebihan dalam mendakwa dirinya telah disihir, dirinya telah terkena buatan orang. Apa saja benda yang aneh yang tak menjadi, disandarkannya kepada sihir, kan. Bisnes dia tak laku, disandarkan ada orang sihir kedainya, ada orang sihir perniagaannya. Padahal cara dia buat bisnes tu sendiri memang confirm tak akan laku macam mana sekalipun. Tak ada kaitan dengan sihir, ya. Orang yang bisnesnya laris kerana dia bekerja keras, dia senyum, customer service bagus, produk bagus. Yang ini ni muka seposen, buka kedai lambat, produk tak bagus, apa semua. Lalu bila tak laku, disandarkan kepada sihir, ya. Okey, itu ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua pula ialah menafikan sihir. Ini adalah satu kesalahan, kerana sihir memang ada disebut di dalam Al-Quran, ya. Jadi sihir itu memang ada dan disebut di dalam Al-Quran. Bahkan dalam sunnah dalam sunnah Nabi SAW juga, baginda pernah disihir oleh seorang Yahudi, ya. Baginda pernah disihir. Jadi sikap yang betul adalah yang di pertengahan, bahawa sihir itu boleh saja berlaku,
boleh saja berlaku, akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, bukanlah semua keganjilan, kejanggalan, semua yang tak menjadi ke apa ke adalah kerana sihir, adalah kerana buatan orang lain. Ada saja faktor-faktor yang lain. Baik, apa yang saya masukkan sebagai faktor-faktor yang lain itu? Baik, di sini saya nak kongsi 3 pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya apabila ada orang bertanya kepada saya meminta rawatan. Padahal saya tak merawat, tetapi saya cuba selesaikan dengan cara yang lain, ya. Pengalaman pertama, seorang muslimat ada menghubungi saya dan dia menceritakan bahawa dirinya telah diganggu oleh jin dan dia telah mencuba rawatan-rawatan daripada sekian-sekian ustaz, namun tidak pun membantu daripada kesan gangguan jin tersebut. Lalu saya tanya dia, apa yang anda masukkan, apa yang puan masukkan sebagai tanda-tanda gangguan jin itu? Lalu pun dia menceritakannya. Ini sebenarnya melalui WhatsApp. Setelah saya mendengar simptom-simptom tersebut, saya tanya, puan umur berapa? Katanya baru masuk 50-an. Saya kata, oh, jika begitu cuba puan Google symptoms of menopause. Dia pun bukan menopause. Tak apa. Cuba Google saja, sebab menopause ini tanda-tanda dia, simptom dia tu bermula lagi awal sebelum menopause tu sendiri. Lalu dia pun Google dan beberapa hari kemudian dia WhatsApp saya kembali dan kata, Captain, betul lah, sebenarnya saya rasa saya ni symptoms of menopause, tak ada kaitan dengan jin, ya. Ini kisah benar yang pertama. Kisah benar yang kedua, seorang ibu ada menghubungi saya menerangkan anak dia sering kali diserang dengan histeria. Lalu macam mana nak buat rawatannya? Lalu saya tanya, nak ambil exam ke tu? SPM. Lalu saya kata kepada ibu, cakap baik-baik kepada anak, apa jua keputusan yang anda dapat, kami, ayah dan ibu akan tetap menyayangi anda. Dan di luar sana, di dunia sekarang ini, memang ada orang-orang yang berjaya. Meskipun mereka itu dalam zaman sekolah, zaman universiti tidak berjaya. Bahkan ada yang flunk out, ada yang keluar daripada sekolah, daripada universiti, daripada awal lagi. Si ibu tu pula, mana boleh macam tu? Anak saya mestilah kena sekian kelulusan, sekian apa. Lalu saya katakan, tekanan yang diberikan oleh ibu kepada anaknya itu, itulah yang sebenarnya menyebabkan histeria. Bukannya gangguan jin apa-apa, tapi the high expectation and the pressure that you put on your child, on your daughter, that is the reason for the hysteria. Ibu tu pun dengan reluctant, saya kata, nak anak histeria ke nak anak gembira? Dan kemudian beberapa minggu kemudian dia pun mencerita, alhamdulillah tak ada histeria. Dia dah cerita kepada anak dia macam yang saya kata, ya. Alright, jadi sebab kadang-kadang tekanan dalam kehidupan, tekanan yang diletak oleh ibu bapa ke atas anak-anak, tekanan peer pressure untuk berjaya apabila banding dengan anak buah lah, anak saudara lah, sepupu lah, apa semua tu, boleh menyebabkan perkara histeria itu, ya. Tak ada kaitan pun dengan jin. Pengalaman yang ketiga pula, salah satu jiran di tempat tinggal saya yang lama dulu, telah pun berpindah. Jiran saya ni dia memang sangat-sangat percaya pada buatan orang, macam-macam buatan orang. Anaknya yang bayi lagi pernah ada rashes. Lalu dia kata ini buatan orang, dengki anak dia comel, bla 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 bla, apa semua tu. Saya tengok rashes tu, saya kata cuba pergi klinik, tunjuk doktor, nanti doktor bagi krim. Sapu nanti baiklah. Ini bukan krim, bukan apa tu, ini buatan orang ni. Nak kena baca sekian ni, nak bawa jumpa ustaz. Tak, saya kata bukan bawa jumpa ustaz, bawa jumpa doktor. Lalu dia pun pergi ke klinik berhampiran dengan rumah. Doktor pun bagi krim, dia pun sapu, dan beberapa hari selepas tu rashes itu pun hilang. Jadi tak ada kaitan dengan buatan orang, tak ada kaitan orang dengki anak dia comel ke apa ke, tetapi itu adalah rashes yang biasa saja dihadapi oleh mana-mana bayi ke apa ke. Jadi ini pengalaman saya sendiri, bagaimana masyarakat kita, mereka meyakini ada mindset tentang gangguan jin, tentang rasukan jin, tentang buatan orang, buatan sihir.
padahal tak ada kaitan pun, tetapi ada faktor-faktor yang lain, faktor-faktor tekanan, faktor-faktor yang lain lah. Itu 3 contoh yang saya sendiri pernah alami. Saya bukan merawat, tetapi saya cuma tanya dan bagi solusi yang lain, dan alhamdulillah ia sebenarnya membantu. Kerana itulah saya kata rasukan jin dan sihir boleh-boleh sahaja berlaku, tetapi hendaklah kita semak dahulu, kerana bukanlah semua histeria, gangguan, keanehan, kejanggalan, bisnes tak laku apa semua tu bukanlah kerana sihir, bukanlah kerana jin, tetapi ada faktor-faktor lain yang boleh menjelaskannya. Okey, itu bahagian pertama ya. Bahagian kedua, okey, apakah surah-surah, ayat-ayat yang ada diajar, diamarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini? Okey, yang pertama sebagai pencegahan, sebagai penjahat. Sebab sebagaimana yang saya kata, rasukan jin dan sihir boleh berlaku, cuma tak semestinya. Disebabkan ia boleh berlaku, maka Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita, telah mengajar kepada kita beberapa bacaan ataupun zikir yang dapat mengelak kita daripada gangguan jin ataupun sihir. Antaranya ialah menjadikan sebagai salah satu zikir-zikir selepas solat fardu, membaca surah-surah perlindungan ya, surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Bahkan juga dibacakan juga surah Al-Ikhlas ya. Jadi surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Bahkan Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur pada waktu malam membaca surah-surah itu, kemudian meniup pada tangannya dan kemudian menyapu pada seluruh tubuh badan. Okey? Jadi ini sunnahnya, okey, sebagai perlindungan. Kemudiannya ialah surah Al-Fatihah. Okey, surah Al-Fatihah ini adalah penawar juga, maka penawar bagi semua, maka lazimkan membaca surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah ayatul kursi, okey, ayat kursi, dan kemudiannya juga 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, baginda bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah pada malam hari, maka telah cukup baginya, kafatahu. Para ulama berbeza pandangan apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW sebagai telah cukup baginya. Ada yang berkata telah cukup baginya sebagai zikir pada waktu malam. Ada yang berkata telah cukup baginya sebagai doa pada waktu malam. Sebab dalam ayat tersebut, khasnya ayat yang kedua, ayat yang terakhir itu terkandung doa. Ada yang berkata telah cukup baginya sebagai zikir, doa ataupun amalan tambahan pada malam harinya itu. Okey, ada yang berkata demikian. Jadi ada beberapa penafsiran. Antaranya ada yang berkata telah cukup baginya 2 ayat ini sebagai perlindungan baginya daripada apa-apa gangguan sihir ataupun gangguan yang lain. Okey, kerana sihir adalah sesuatu yang lazimnya dilakukan pada waktu malam. Nama pun sihir, okey. Ia adalah sesuatu yang rahsia, sesuatu yang tersembunyi, lazim dilakukan pada waktu malam. Cuba rujuk juga dalam surah Al-Falaq, surah An-Nas ya. Okey, jadi ada juga yang berkata yang dimasukkan telah cukup baginya ialah 2 surah ini, 2 ayat ini adalah cukup baginya sebagai perlindungan daripada sihir ataupun gangguan makhluk halus, makhluk gaib pada waktu malam. Jadi ini antara penafsirannya. Akan tetapi memandangkan Rasulullah SAW dalam hadis ini menerangkan keutamaan, kelebihan, fadilat membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ni pada waktu malam, maka ayuh kita membacanya pada setiap malam. Baca dengan penuh kefahaman, baca dengan penuh penghayatan. Jangan semata-mata baca sahaja kerana pemain MP3
Okey, Mr. Sony, Mr. Panasonic ataupun phone Samsung, phone iPhone kita pun boleh membacakannya, tapi phone tu tak faham. Tetapi apabila kita membacanya dengan penuh keimanan, dengan penuh kefahaman, di situlah terletaknya power di dalam ayat-ayat ini ya. Okey, jadi ayuh kita ulang kaji apakah ayat-ayatnya. Surah Al-Fatihah, Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ini kalau dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dalam Sunnah Al-Kubra juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu zikir, bacaan zikir selepas solat-solat fardu ya. Boleh rujuk dalam buku saya Zikir Selepas Solat Fardu Antara Sunnah dan Bid'ah. Okey, baca Ayatul Kursi. Kemudiannya 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah dan kemudiannya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Okey. Jadi surah-surah ini, ayat-ayat ini dibaca sebagai pencegahan. Kemudian jika seseorang itu merasakan dirinya sebagai seolah-olah ada gangguan daripada sihir, gangguan daripada jin, dia merasakan seolah-olah ada, boleh juga membaca ayat ini sebagai cara pengesanan awal. Okey, ini apa yang disebut sebagai ustaz-ustaz sebagai scanning. Bila mereka hendak scan, benarkah seseorang itu dirasuk oleh jin, benarkah seseorang itu diganggu oleh sihir, maka mereka membaca surah-surah ini, ayat-ayat ini. Padahal kita sendiri boleh membacanya. Sesama ahli keluarga boleh membacanya. Suami boleh bacakan pada isteri, isteri boleh bacakan kepada suami, dan ibu bapa boleh bacakan kepada anak-anak. Dan jika ada adverse reaction, itu tanda-tanda awal memang terdapat gangguan daripada jin ataupun sihir ya. Apa adverse reaction tu saya tak nak sebut. Sebab kalau sebut nanti mindset dah begitu, maka akan ya memang ya. Jadi saya tak nak sebut apakah adverse reaction tersebut. Okey. Dan juga sebagai rawatan, seandainya telah confirm ada rasukan jin, confirm ada gangguan jin, confirm ada gangguan sihir, sama juga baca surah-surah ayat-ayat yang saya sebutkan itu. Cuma nanti tak habis lagi ni, cuma bagi pengesanan awal dan juga rawatan. Sebab bila membaca surah-surah ayat-ayat ini, surah Al-Fatihah, Ayatul Kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, dia ada 3 stage. 3 ya. Pertama sebagai pencegahan. Pertama sebagai pencegahan, kedua sebagai pengesanan awal, early detection, ketiga sebagai rawatan. Ketiga sebagai rawatan. Cuma untuk pengesanan awal dan juga rawatan tidak cukup dengan membaca ini sahaja. Sebaliknya hendaklah juga berjumpa dengan pakar. Pakar yang saya masukkan di sini, namanya sebagai orang tak suka dengar tapi kena sebut. Pakar sakit mental. Bila sebut sakit mental ni, ramai orang dia tabu, dia terus tak mau jumpa. Kalau dia sakit perut, dia jumpa doktor. Dia sakit lutut, dia jumpa doktor. Sakit mata, sakit telinga, apa semua sakit, jumpa doktor. Tapi sakit mental tak nak jumpa ya. Sebab istilah sakit mental tu sendiri macam negatif, macam tak bagus. Okeylah, jumpa dengan psikiatris, jumpa dengan psikologis, jumpa dengan kaunselor pun boleh. Sebab macam yang saya ceritakan tadi, kerap kali yang berlaku itu bukanlah rasukan jin, yang berlaku itu bukanlah sihir, tetapi ada faktor-faktor yang lain. Maka berjumpalah dengan pakar-pakar ini, berjumpalah dengan yang Muslim, sebab mereka pun tahu tentang adanya kemungkinan boleh berlaku rasukan jin, tentang adanya kemungkinan boleh berlaku sihir. Akan tetapi walaupun namun begitu, mereka juga akan menilai faktor-faktor lain seperti tekanan dalam kehidupan, ataupun macam-macam aspek yang lain, dan mereka dapat tunjukkan bahawa ini sebenarnya bukanlah gangguan jin ataupun sihir, tetapi faktor-faktor lain yang akan dapat dikenal pasti apabila berjumpa ya. Jadi saya ulangi, yang ni penting ya, penting saya ulangi sebab kadang-kadang ya, sekali lagi ya, di kalangan masyarakat kita mindsetnya, cara pemikiran, pola pemikiran yang sangat-sangat cenderung ke arah ya ini adalah gangguan jin, ya ini adalah sihir. Mereka tak mahu berjumpa dengan pakar-pakar
psikologi, psikiatris ataupun kaunselor. Kaunselor pun boleh juga. Mereka tak nak jumpa. Sebaliknya lebih suka nak jumpa dengan pakar rawatan Islam. Pakar rawatan Islam yang jujur, yang amanah, mereka sendiri akan syorkan seperti apa yang saya syorkan. Baca ayat-ayat surah-surah yang saya sebutkan tadi, sebab ia ada dalilnya daripada sunnah Nabi SAW. Dan mereka sendiri, sama ada mereka syorkan jumpa psikiatris, psikologis atau kaunselor, atau mereka sendiri akan tanya tentang kehidupan, faktor-faktor penekanan, yang menyebabkan anda tertekan, stres, under pressure dan sebagainya ya. Jadi pakar-pakar rawatan Islam yang jujur pun mereka akan cuba mengenal pasti faktor-faktor lain yang mungkin boleh menyebabkan dia. Sebab seperti yang saya kata, perkara ini boleh-boleh saja berlaku, akan tetapi bukanlah semua gangguan, histeria, kenjagalan, keanehan, bisnes tak laku ke apa-apa disebabkan oleh gangguan jin mahupun sihir. Ada saja penjelasan-penjelasan yang lain, tetapi disebabkan oleh mindset masyarakat kita, cara fikir masyarakat kita. Apa-apa saja yang lain daripada lain terus dituduh, terus disandarkan kepada jin ataupun sihir. Padahal tidak sedemikian ya. Jadi di samping membaca ayat-ayat tersebut, di samping membaca surah-surah itu, sangat saya syorkan untuk berjumpa dengan itulah sebab saya pun tak faham kenapa masyarakat kita sebut kaunselor je terus macam tabu. Apatah lagi psikologis, apatah lagi psikiatris, macam ada keberatan di situ. Tetapi kalau penyakit-penyakit lain nak jumpa doktor boleh pula. Bahkan laju saja sebab nak minta MC ke apa ke. Tetapi kalau nak jumpa doktor dalam bab sakit mental, okay? Sebab istilah sakit mental tu tak bagus, tak apa, kita tukar istilah lain, psikiatris ke, psikologis ke, kaunselor ke, masih lagi keberatan ya. Jadi ayuh tuan-tuan dan puan-puan, kita ubah cara pandang kita. Di sini mereka ini adalah pakar dalam bidang mereka, dan mereka juga sudi membantu. Mereka juga Muslim, kita berjumpa dengan yang Muslim, dan mereka juga suka hendak membantu, dan mereka akan dapat mengenal pasti faktor-faktor lain yang sebenarnya menyebabkan keanehan ataupun apa yang kita rasakan sebagai gangguan, kejanggalan dan sebagainya. Dan tekanan-tekanan ini sebenarnya boleh juga menyebabkan penyakit fizikal. Okay? Boleh juga when you are so stressful, when you are so emotional boleh juga menyebabkan penyakit fizikal ya. Jadi itulah saranan saya. Tidak cukup sekadar membaca ayat-ayat Al-Quran itu, tetapi berjumpalah dengan mereka yang pakar. Baik, jadi inilah penjelasan saya sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita main drone sikit lagi sampai bateri habis. Sikit lagi je nak habis dah tu. Itu saya duduk situ, nampak ke? Okay, drone saya guna ni dipanggil FPV drone. FPV drone ni first person view. Maka drone tu kita kena pakai goggles. Pakai goggles, jadi kita dapat lihat. Tu saya di sebelah kiri tu. Kita dapat lihat, sebab drone yang lain ada yang kita letak phone di atas controller untuk kita lihat drone tu ke mana. Tetapi yang ini ni kita pakai goggles di kepala supaya kita dapat terus melihat dan dapat mengawal drone dengan lebih tepat lagi. Okey, sebab tu cara saya main drone kali ni agak berbeza dengan yang sebelum-sebelum ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.